Apabila kita bercakap berkenaan dengan hadis maudhu', pastinya akan timbul 1001 persoalan di benak fikiran kita. Apakah martabat hadis ini? Apakah kita boleh beramal dengannya? Dan hadis ini seringkali menimbulkan kontroversi, khususnya di kalangan para agamawan kita. Ada yang kata boleh beramal dan berhujah, ada yang kata tidak boleh. Jadi kita sering dengar di masjid-masjid, di surau-surau, di sekolah-sekolah, ustaz dan ustazah seringkali bercakap berkenaan dengan hadis maudhu'. Persoalannya, sejauh mana kefahaman kita berkenaan dengan hadis maudhu'? Adakah kita tahu bagaimana datangnya salah silah hadis maudhu' ini? Apakah hadis maudhu' ini sama tarafnya dengan hadis sahih? Dan sebagainya. Ini seringkali mendatangkan 1001 persoalan di kalangan masyarakat berkenaan dengan hadis maudhu'. Ada yang sanggup tuduh yang mana jika kita beramal dan berhujah dengan hadis maudhu' sesat. Jadi betulkah dakwaan tersebut? Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan itu, ayo mari kita lihat jawapan daripada sahabat-sahabat saya, insya-Allah, berkenaan dengan hadis maudhu'. Setelah banyak maklumat yang telah saya kumpul, jadi maksud hadis maudhu' ni yang telah saya dapat ialah hadis yang diada-adakan terhadap Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, pengiktirafan maupun lain-lainnya dengan sengaja. Maksudnya kat sini apa yang kita dapat tahu, hadis maudhu' ni hadis yang palsu, hadis yang sengaja diada-adakan terhadap Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu' ni tak semestinya ni hadis, kerana ada datang daripada kata-kata daripada sahabat Rasulullah yang dijadikan hadis oleh orang yang mengumpulkan hadis ni. Jom kita tengok ciri-ciri hadis maudhu'. Okey. Ciri-ciri hadis maudhu' ni perlulah ada tanda kepalsuan pada sanad dan matan. Kepalsuan pada sanad dan matan ni macam mana pula kan? Okey. Kita tengok antara kepalsuan pada sanad dulu. Okay, yang pertama, perawi pendusta. Perawi pendusta ni maksudnya pendustaan perawi tu terbongkar. Dan seterusnya, perawi mengakui pemalsuannya. Dan kita boleh tengok dari segi sikap ataupun keadaan perawi juga mempengaruhi. Okey, seterusnya kita tengok pula kepalsuan pada matan. Okey, yang pertama, erti yang tidak betul dan menyalahi akal. Yang kedua, menerangkan satu pahala yang besar untuk amalan kecil. Yang ketiga, percanggahan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, percanggahan dengan bidang perubatan dan fakta sains. Dan yang akhir sekali dari saya, maksud matan yang melucukan. Bagaimana munculnya hadis maudhu' ini? Apakah faktor-faktornya? Yang pertama adalah kerana perselisihan politik, dan yang kedua adalah kerana mereka ini dari golongan zindik, dan yang ketiga adalah kerana mereka ini fanatik dengan bahasa dan negara. Yang keempat adalah kerana mereka mengada-adakan hadis maudhu' semata-mata untuk mencari rezeki. Dan yang kelima adalah kerana perselisihan mazhab. Dan yang keenam, sudah semestinya kejahilan mereka sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kerana mereka selalu bersama atau menampingi dengan pemerintah. Jadi itulah faktor-faktor punca wujud hadis maudhu'. Jadi persoalan yang terakhir yang paling penting sekali, apakah hukum beramal dan berhujah dengan hadis maudhu'? Sudah semestinya beramal dan berhujah dengan hadis maudhu' adalah tidak boleh, hukumnya haram. Kerana apa? Kerana hadis maudhu' adalah hadis palsu. Ia bukan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW serta sanadnya yang tidak sah. Jadi itu saja
perkongsian berkenaan hadis maudhu' supaya kita lebih jelas dan celik tentang hadis.